Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Hikam ke surat 43. Perkataannya, dan hakikat tamak itu kan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi amin. Dan hakikat tamak itu bahawa ta'alluq hatimu dan hatimu dan angan-anganmu pada menghasilkan barang yang tiada ada kepadamu. Maka apabila telah menitik segala air angan-angan atas bumi wujud dan jatuhlah dalamnya benih tamak daripada tangan ghaflah, maka panjanglah segala cawangnya dengan kehinaan, dan ini sekiranya itu dengan wasitah, dengan perantaraan nazarmu, pandanganmu kepada wujudmu dan berdirimu serta dirimu, kerana bahawasanya engkau itu apabila ada engkau dengan diri engkau, maka adalah engkau mahjub di bawah tawakuf waham. Nanti minggu lepas kita dah baca dah syarah yang ini. Kemudian sebelum ini menyatakan bahawa sesungguhnya yang dimasukkan tamak di sini adalah kita menginginkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab lawan tamak di sini adalah wara'. Lawan tamak di sini adalah wara'. Maka dimasukkan wara' ini adalah kita tidak menginginkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka lawan pada tamak adalah wara'. Maka wara' di sini ulama kata bukanlah wara' yang bermaksud dalam kitab fiqh itu, bukan kitab fiqh, dalam kitab akhlak ataupun kitab adab, yang mana wara' pada pentarifan biasa adalah meninggalkan perkara syubhat. Maka orang wara' dia tak makan makanan yang syubhat. Orang wara' tidak mengambil harta yang syubhat. Maka itu wara'. Tetapi ada pun wara' yang dimasukkan di sini bukan maksud itu. Maksud wara' di sini dia tidak menginginkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya menginginkan Allah. Hatinya rasa cinta kepada Allah. Maka dikatakan orang itu wara'. Maka lawannya tamak. Maksud tamak di sini bukanlah tamak pada harta. Maksud tamak di sini bila hati kita menginginkan selain daripada Allah, maka nama dia tamak. Maka apabila kita menginginkan yang lain daripada Allah, maka bertambah-tambahlah kehinaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak sedar. Dalam keadaan kita tak sedar. Pagi, petang, siang, malam yang kita cita-citakan yang lain daripada Allah. Apa nilai seorang isteri sekiranya yang diimpikan pada suami dia harta, ataupun yang diimpikan daripada suami dia sesuatu yang dia boli. Jadi bila suami dia pergi jauh, bila suami dia pergi Kedah, bila suami dia pergi Langkawi, yang dinanti-nantikan adalah barangan yang suami dia beli. Tak sabar-sabar. Dia bukan tak sabar-sabar nak jumpa suami, tak sabar-sabar nak jumpa kain batik. Jadi suami apa yang Terengganu,
2-3 hari, tak sabar-sabar nak nunggu. Bukan nak nunggu suami balik, nak nunggu kerupuk lekor. Contoh dia kan. Agak-agak isteri macam mana jenis ni? Kau tahu dia lelaki cari orang lain lah. Kerupuk dan anda bukan lelaki tau. Mana kerupuk sebab ada tak ada pandang, langsung lekor dia. Nama pun kerupuk lekor. Langsung lekor ke kerupuk tu kan. Jadi apa jenis orang macam tu? Sebagai seorang sahabat pun macam tu juga. Dia menanti-nantikan kedatangan kita. Oh, buku apa capek lah. Sebab kita kena sedang bawa buah tangan ni. Datanglah capek tak sabar-sabar ni. Ingatkan dia tak sabar dengan kita. Bila sampai mana barangnya? Dapat barang langsung dia lari. Tak peduli kita. Hantu betul dah ni. Apa boleh bahasa kita nak barang? Tak guna betul. Ada tak? Pasal nak nunggu barang. Kan itu? Begitulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai manusia pun bila kita tahu orang tu dia bukan suka kat kita. Dia suka pada sesuatu yang kita bawa. Jadi kita nampak kan, oh pasal fahamlah. Bermaksud dia tak kisah siapa bawa, yang penting barang tu sampai. Agak-agak semangat tak kita nak bawa barang tu, kata puasa ni. Hantar pos laju dah lah. Dia kata kan. Bila kita tahu orang tu bukan menanti-nantikan kita. Dia menantikan barang tu. Tak payah lah kita pergi hantar. Jadi maksud hina lah. Orang tu akan jadi hina pada pandangan kita. Kita akan pandang orang tu hina. Pada pandangan kita, pada pandangan kita orang tu tak ada nilai di sisi kita. Sebab dia bukan menginginkan kita. Dia mengingat sesuatu daripada kita. Berbanding apabila tengok seseorang yang diinginkan adalah kita. Kita pun bawa juga barangan yang dia suka. Tiba-tiba tertinggal. Sampai dekat rumah dah, Allah tertinggal barang lah. Dan tak kisah barang yang tinggal, tak kisah, yang penting kau datang, kata dia. Oh kita, Masya Allah, minta maaf lah, barang tak bawa. Terlupa nak beli kerupuk lekor, kata dia. Dan tak kisah kerupuk lekor, yang penting kau balik. Dapat bersama dengan kau lagi, dia kata. Dia kata, Masya Allah, kita orang yang orang mulia pada sisi kita. Takkan macam tu kita menilai seseorang? Apakah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu lebih menilai kita? Allah Taala begitu juga. Kita hendakkan kat dia ke, hendakkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita suka kepada Allah kerana Allah, atau kita suka kepada Allah kerana harta yang Tuhan beri kepada kita? Oh baik Allah sebab aku bagi dia duit. Bila kita tak dapat harta, kita kata kita tak suka kepada Tuhan yang buat kita macam tu. Jadi kita bukan suka kepada Allah, kita suka yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebegitu sifat dia, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati kita ni, zahiran wa batinan, nampak sejelas-jelasnya hati kita. Kita tak boleh nak tipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak tipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tak nak kita kena belajar, kena faham bagaimana maksud kita menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita faham. Maka kita beri keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeinginan kita kepada dia. Berkeinginan kepada redha dia. Berkeinginan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan kekuatan pada hati kita, diberikan kepahaman, maka hati kita menginginkan dia. Maka apabila kita menginginkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi hina pada pandangan Allah. Hinalah. Sebab Allah Taala tahu kita bukan nak kayak dia. Kita nakkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah keadaannya. Kemudian dan waham itu, ini yang hari ini baca. Dan waham itu suratun. Bahasa Arab dimasukkan sedikit-sedikit dalam kitab hikam.
Jadi kalau orang tak belajar bahasa Arab, tak dapat juga nak baca kitab hikam ni kan. Jadi kena ada bahasa Arab juga. Dan kena tahu juga istilah-istilah dalam tasawuf juga. Sekadar bahasa Arab pun tak memadai. Jadi nak belajar ilmu tasawuf, nak baca kitab tasawuf, adanya kemahiran bahasa Arab, kemudian mengetahui istilah-istilah itu sendiri. Dan waham itu surah ni gambar. Waham, kita nak sebut dahulu. Waham adalah sesuatu keraguan yang paling rapuh. Waham adalah keraguan yang paling rapuh. Waham itu di atas sedikit pada jahil, tak tahu. Waham itu atas sikit pada tak tahu. Orang tanya dalam walak tu, berbondo tu, khabar ke orang? Tak tahu, dia kata. Itu tak tahu langsung lah. Atas sikit. Dan walak tu lambu ke orang? Lambu rasa lah. Dia berani untuk menokor. Pasti ke? Entahlah, kata dia. Mana waham. Waham ni dia tak kuat. Yakin kau lambu? Entahlah, rasa-rasa je. Waham nama. Waham ni atas sikit pada jahil, bermaksud dia tak pasti ataupun benda yang kesamaran. Atas pada waham nama dia syak. Syak ni 50-50. Dan syak 80 orang tu. Pasti ke? Entah pula. Tapi syak lah. Syak ni dia 50-50. Atas pada syak masih lagi belum pasti, nama dia zon. Zon ni atas pada syak. Kita dah berasa sangat lah. Ini orang ni, kata dia. Mana kau tahu? Entah tak apa, tapi hati tu apa orang lah. Dia atas pada syak, nama dia zon. Jadi zon ni, kalau kita bersangka buruk kepada orang, peringkat zon itu dilarang. Kita nak menuduh orang tak ada dalil, hanya sangka saja, nama dia zon. Bukti tak ada. Dia tu penipu tu. Mana bukti dah? Entah, bukti tak ada. Jadi bila tak ada bukti, dia kekal zon. Kalau ada dalil, tu boleh. Dia tu memang penipu, dia tu. Ya betul cak. Ya, dah 2 kali dah penipu. Mana ada bukti dia. Maka bukan lagi zon, tu yakin. Ada dalil dia kan. Orang tu mencuri tu. Mana tahu dah ada CCTV nampak. Itu mana yakin. Yakin orang tu buat jahat sebab ada bukti. Ada bukti, maka tu yakin. Bila tak ada bukti, nama dia zon. Sebab tu tak boleh su'uzon, tak boleh. Su'uzon tak boleh. Sebab tak ada bukti. Hanya kita bersangka-sangka, kita kuat hati kita ngabarkan, tapi tak ada bukti. Nama dia zon. Bawah pada zon syak 50-50. Kita syak orang ni 50. Bawah pada syak nama dia waham. Waham ni sekadar kita berasa macam ni. Lemah benar. Mana waham? Maka ulama tasawuf menyifatkan dunia ini adalah waham. Dunia ini adalah waham. Jadi kalau dunia ini waham, bermaksud kita berpegang pada sesuatu yang amat rapuh. Kita berpegang pada amat rapuh sebenarnya. Kita saja menyangka dunia sebenar-benar. Dengan arti kata lain, sekiranya orang merasa bahagia selain daripada Allah, maka dia waham. Mana kebahagiaan yang palsu. Kalau orang tu rasa bahagia selain daripada Allah, nama keadaan kehidupan waham. Makna kehidupan hanya berpura-pura sebenarnya, bukan hakiki. Dia rasa gembira sebab dia ada harta. Dia rasa gembira sebab dia ada anak, ada isteri. Ini kebahagiaan dia. Maka dia tetap kita waham. Jadi hakikat apa? Hakikat kalau orang tu rasa bahagia dengan Allah,
maka itulah hakikat kebahagiaan. Jadi kalau kita tak pernah rasa bahagia dengan Allah, kita yang salah. Sebab kita memilih untuk berpegang kepada waham, benda yang tak pasti. Sebab dia tak pasti. Dia saja rasa gembira. Dia dah pegang-pegang, dia ingat duit, dia pegang koteh sebenarnya. Oh, dapat duit dia kata. Dia hanya menyangkut saja. Jadi kita kata layak tak dia bahagia? Kita kata kalau tipu lah orang tu. Tak, dia suka hati dia. Sebab dia dapat banyak ni. Tak sadar dia yang ada pegang tu duit ataupun daun dia. Tapi dia rasa bahagia. Yang penting lah, khabarlah apapun, yang penting hati dia bahagia. Jadi kata orang ni tertipu dengan kebahagiaan yang palsu. Bila dia tengok, rasanya tak betul kesannya. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Orang yang merasa bahagia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu umpama orang yang gembira melihat kilauan air di padang pasir. Kita kata tak apalah, gembira lah kau. Tapi kau salah. Gembira, alhamdulillah gitu. Apa gembira? Ada air dia tu. Tadi dia sedih. Itu pun kesian, tak apalah, gembira lah. Tapi gembira kamu salah. Itu kawan. Itu bukan marah dia. Kau apa ni? Dia nak riam pun tak boleh. Pokok dia kau lah. Kita nak kau benda tu bukan air. Tapi dia nak gembira. Kita kata dia melihat sesuatu yang waham. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma, hatta apa ya Quran ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran orang yang bergembira selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu umpama orang yang melihat kilauan di padang pasir. Maka dia gembira. Dia mengajar ke depan, tengok tak ada air, maka dia rasa kecewa. Pandang ke depan lagi, nampak kilau, gembira semua, dia kejar lagi. Sampai tempat itu tak ada air ke sana. Sedih dia. Pandang lagi ke depan, sentiasa tertipu sahaja dengan kilauan tersebut. Maka Allah Subhanahu umpamakan sebegitu. Begitulah orang yang menyangka rasa bahagia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak berbahagia kepada perkara yang hakiki sebenarnya. Maka waham itu adalah surah yang berdiri ia dalam alam khayal. Nak cerita waham tu apa? Waham itu benda khayal. Jadi khayal ni apa? Khayal ni benda yang tak wujud. Tapi dia riang senyum lah. Senyum. Apa senyum? Dapat 1 juta lah dia tu. Kau sana berkhayal sebab tu. Dia berkhayal dapat dah mana dia khayal. Dia rasa dia dapat dia siap. Kau tengok buat apa tu? Jangan kacau lah. Dia dapat duit ni. Sedangkan dia berkhayal. Maka waham itu disebut surah. Surah yang berdiri dalam alam khayal. Tiada hakikat. Bukan hakikat. Khayalan saja hakikat. Sebab itu dikatakan dunia ini bukan hakikat. Khayalan sahaja. Tiada hakikat baginya. Yang jadi ia daripada zulmatut tamak. Zulmatut tamak atau zulmatut tamak. Zulmatut tamak boleh. Daripada kegelapan sesuatu yang kegelapan yang telah terpahat di hati, kegelapan. Dan tempat kemuliaan itu tiada kepada sesuatu, dan tempat kembalinya tu, dan tempat kembalinya itu tiada kepada sesuatu, kerana bahawasanya waham itu batil, tiada hakikat baginya, dan hanya saja didirikan akan dia hijabun nafsu, yang tiada di sana hijab atas orang yang salik,
yang terlebih besar daripadanya. Maka apabila telah hilanglah hijab nafsu, maka dihilangkan daripada mata hatimu tawakuf waham dan khayal, dan engkau pandang hak dengan nyatanya. Apa maksud berbalik-balik kata-kata ni? Bermaksud hati kita ini bila terpikat kepada yang lain daripada Allah, kita terpikat kepada benda yang waham. Itu maksudnya. Apabila kita menginginkan selain daripada Allah, apa maksud kita menginginkan selain daripada Allah? Tidaklah kita menginginkan selain daripada Allah kerana keinginan nafsu kita. Nafsu kita lah yang mengajak kita untuk menginginkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, zuyyina lin-nas hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal harth zalika mata'ul hayatid dunya. Allah Ta'ala jelaskan sebegitu dalam Al-Quran. Zuyyina lin-nas hubbus syahwat, manusia itu dihiasi dirinya hubbus syahwat, dia mencintai syahwat, nafsu, dia mencintai nafsunya. Dan benda-benda yang Allah Ta'ala sebut itu kita kata khulasah, ringkasan jenis nafsu. Jadi bermaksud nafsu itu secara umum dia menyukai sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu nafsu itu, jahat nafsu itu. Yang diinginkan selain daripada Allah. Minan nisa, wanita, wal banin anak, wal qanatil muqantarah, harta yang berbondong-bondong, minadh dhahabi wal fiddah, dia suka emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang tangkas, dia suka kenderaan. Wal an'ami wal harth, dia suka binatang ternakan. Bila dia mau ternak binatang, dia suka binatang dia banyak. Orang menternak kambing, dia suka tak kambing dia banyak? Sukalah. Dia suka kambing dia banyak. Wal harth, dan tanaman. Siapa tak suka tanaman yang banyak? Bila tanam semua berbuah, ya, suka. Salah ke? Tak salah. Kita nak ngabarkan itu adalah kesukaan nafsu. Kenapa pula? Sebab kepada Tuhan nafsu tak suka. Bila ibadat nafsu tak suka. Susah kita nak bawa. Bila berzikir nafsu tak suka. Jadi bila ibadat nafsu tak suka, apa maksud dia? Bermaksud Allah nafsu tidak suka untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nafsu tidak suka pada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu suka kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun kalah. Maka kita pun tewas. Maka kita ikut sahaja keinginan nafsu kita tanpa kita melihat tipu daya nafsu tu. Kita ikut je. Sepatutnya kita, walaupun kita mengikut nafsu, paling tidak kita pandangnya perangai dia. Pandang, ini perangai kau ya. Paling tidak pun, walaupun kita tak marah, kita pandang nafsu. Ini ketabian kau. Ini perangai kau, ini sifat engkau rupanya. Lepas itu, kita fikir nak macam mana. Anda koyok. Macam mana nak buat? Dia kata, paling tidak ada juga. Kenapa? Maka kita melihat nafsu itu akan mengajak kita memandang kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia membisik-bisikkan kepada kita, inilah yang mulianya, inilah yang bahagianya, inilah yang hebatnya. Harta, inilah yang mulianya. Dia membisik-bisikkan kita. Kita pun iyalah, kita kata. Maka kita tertambat kepada sesuatu yang nafsu bisikkan kepada kita. Maka kita tafsir kata itu adalah waham. Kita tertipu. Itu adalah waham. Waham itu adalah benda khayalan, kebahagiaan yang khayal.
Bermaksud kebahagiaan yang bukan hakiki. Bukti dia apa? Bukti dia apa? Kita gembira dengan harta. Bagaimana kita di akhirat nanti? Boleh tak dia menolong kita? Mana dia? Yang kita gembira dengan dunia, mana dia? Kita gembira dengan dunia, gembira dengan dunia kita bawa, walaupun kita mati, kita rasa bahagia dengan dunia, mati kita, rasa bahagia itu kita bawa ke alam barzakh, kita bawa di padang mahsyar. Mana dah dunia dia? Tak ada. Jadi benda yang tak ada adalah khayal. Jadi selama ini kita berkhayal. Kita gembira dengan satu yang bukan hakiki. Kita gembira yang benda yang bukan kekal. Maka hati kita ditipu. Ditipu dengan benda yang khayal, benda yang waham. Maka yang hakikinya apa? Yang hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berjaya mendidik hati kita untuk rasa bahagianya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpegang dengan kebahagiaan yang hakiki. Maka kita bawalah kebahagiaan dengan Allah Taala di alam barzakh. Kita bawalah kebahagiaan kita dengan Allah Taala ketika di padang mahsyar. Ini adalah kebahagiaan yang hakiki, kita kata. Maka tidak semudah itu, kita kata. Keputusan kita untuk memilih Allah Subhanahu wa taala sebagai kebahagiaan hakiki itu ditentang sehabis-habis oleh nafsu. Dan tak setuju, kata dia. Dan tak setuju dah. Kalau kan mengabarkan kebahagiaan adalah pada Allah, dan tak setuju. Dibawanya lah, kita bawa yang nafsu beraman. Allah latih dan ayah, latih dah tu kata dia. Lolaklah. Tak ayah beraman kata dia. Dia tak suka. Kita pun tak ayuh jugalah, latih lah beraman gitu. Muak lah rasa. Nafsu tu yang bisikkan kita. Masya Allah, kata. Sehinggalah kita bersungguh-sungguh mujahadah sehingga hati kita islah, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mula merasai kebahagiaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit kepahaman tentang hubungan dengan Dia. Maka Allah Taala menyebut Al-Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, berzikir kepada Allah mendatangkan ketenangan. Itu permulaan kebahagiaan. Selama ni kita rasa ketenangan bila berjalan. Pergi mana itu? Kuala Lipih. Dia tahu. Sebut dia Kuala Lipih. Kebahagiaan gitu. Apa lagi kita kata? Pergi jalan. Muak pula berzikir lah dia tu. Berjalan lah kita kata. Maka nafsu tidak menyokong untuk rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu membawa kepada perkara yang khayal sebenarnya. Maka kita tak ada pilihan kecuali untuk kita melihat kepada hakikat kebahagiaan, yakni bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, tidaklah menghalang kita untuk memandang kepada hakikat kebahagiaan. Menghalang kita untuk melihat hakikat. Bermaksud bila kita teringat Allah rasa bahagia. Jadi istilah memandang kepada Allah adalah mengingati Allah. Mari kita pandang pada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita memandang pada Dia. Maka tidaklah kita ini tidak melihat kepada hakikat, bermaksud tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hijab adalah nafsu kita. Nafsu kita yang hijab, pendinding dia, penghalang dia untuk melihat hakikat kebahagiaan itu pada Allah yang mendindingnya nafsu. Nafsu rasa tidak bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan, okey. Kalau rota, okey. Berjalan, okey. Apa lagi sesuatu yang ini bagus kata nafsu. Setiap yang dia suka, ini bagus. Bila kepada Allah Taala, ni tak ada. Jangan. Lolak kata dia. Lolak kata dia. Muak dengar. Cerita-cerita tentang Tuhan ni muak dengar. Itu hijab, dinding hati kita.
Tidaklah yang penting adalah hijab nafsu tu. Kalau kita nak risau silakan. Kalau tak nak risau, habislah kita. Ada ayah ni fikir bana benda tu banyak boleh nak fikir. Kalau nak risau kita risau kan. Kalau tak nak risau, terpulanglah. Mana memang sepatut sangat kita rasa risau bila kita tidak rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila telah dihilangkan hijabun nafs, hijabnya dinding nafsu itu. Sebab yang menghalang kita suka kepada Allah, nafsu kita. Nafsu itu yang jadi apabila telah hilang hijab nafsu, maka dihilangkan daripada mata hatimu tawakuf pada hal. Mana dihilangkan dari hati kita itu tertambat kepada waham. Waham ni selain pada Allah Ta'ala. Selama ini kita terpikat pada harta, pada makhluk dan sebagainya. Inilah tempat kita. Dan itu adalah nafsu, kita kata. Sehinggalah kita memecahkan dinding nafsu tersebut, barulah kita melihat hakikat. Bermaksud yang bahagia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan khayal. Dan engkau pandang hak dengan nyata. Mana hati kita melihat kepada Allah dengan nyata. Apa maksud melihat kepada Allah dengan nyata? Bermaksud kita rasa bahagia, merasa kebahagiaan dengan Allah. Itu maksud hati kita dah melihat hakikat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung dengan kata-kata hikmat yang seterusnya. Selepas kita faham, maka kata-kata hikmat yang seterusnya ini adalah bagi dapat apa yang kita perkatakan tentang waham dan sebagainya. Maka kata Ibnu Athaillah Sakandari, kata-kata hikmat yang seterusnya, ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Tiadalah mengambil akan dikau sesuatu seperti waham, daripada mendapat segala ma'ani kerana tasawur lainnya. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi, bermaksud ataupun tidak akan boleh memandu kita, tidak boleh jadikan panduan, tidak boleh membawa kita kepada kebenaran. Benda waham tidak akan boleh membawa kita kepada hakiki, kepada hakikat. Bermaksudnya, bermula waham itu adalah pekerjaan yang adami bahasa Arab ni. Bermula waham itu adalah pekerjaan yang adami. Adam ni benda yang tak ada. Wujud lewat yang adam, kan? Ain dengan ain, adam. Jadi kita baca wujud kedam baqa, wujud lewat yang adam. Adam ni benda yang tak ada. Benda yang tak ada tu nama dia adam. Adami, benda yang tiada. Waham itu pekerjaan yang adami. Waham adalah benda yang tak wujud. Waham benda yang tak wujud. Contohnya khayal lah. Kita khayal apa senyum seorang tu? Berkhayal jadi jutawan. Ada tak bola dia? Tak ada. Sebab dia khayalan. Maka waham itu pekerjaan yang adami, benda yang tak wujud, iaitu lawan hakiki. Hakiki ni benda yang betul-betul wujud. Hakikat yang wujudi, hakikat yang wujud. Waham benda yang tak wujud. Hakikat lawan dia waham. Waham ni benda yang tak wujud. Hakikat itulah benda yang wujudi, benda yang betul-betul wujud. Dan nafsu yang naqis itu mengikat kepada segala pekerjaan yang wahmiyah, yang batil. Yang batil. Batiliyah. Ada nisbah dia.
yang batiliyah. Wahmiyah, batiliyah. Nafsu yang kurang disebut nafsu yang naqis. Nafsu ni yang kurang sempurna. Nafsu kita yang kurang sempurna, kurang akal. Nafsu yang naqis itu sentiasa mengikat kepada pekerjaan yang wahmiyah. Nafsu ni sentiasa mengikat kita kepada benda yang waham, benda yang khayal, benda yang bukan hakikat. Tak kejahat nafsu tu. Jadi kita sangka nafsu jahat ni curi ke atas terap kita sangka nafsu yang jahat, nafsu yang ammaratun bisu' ni, nafsu yang kita buat maksiat. Kita rasa-rasa tak ada nafsu amarah keadaan lain. Tak ada ini curi ke atas terap orang, tak ada. Tak ada nak curi duit orang lah, dah baik. Duk pondok ni tak ada nafsu amarah. Baik-baik semua ni. Jadi di antara jahatnya nafsu, sekadar dia menarik hati kita supaya memandang pada yang lain daripada Allah, cukuplah nafsu itu sebagai jahat. Nak tahu jahat ni tak jahat nafsu? Kita sangka Masya Allah, solat tak tinggal, solat sunat dah buat, solat puasa Ramadan tak nak tinggal, puasa sunat pagi potong, puasa Isnin kami kita buat, sedekah kita banyak, umrah pun nak pergi rasa-rasa soleh benar-benar dah ni. Rasa-rasa nafsu kita ni dah baik dah, kita kata. Jadi bila dikaji balik, Masya Allah, cukuplah nafsu itu jahat bila dia menarik hati kita kepada kebahagiaan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita terimpi-impikan kebahagiaan yang lain daripada Allah Ta'ala, maka nafsu itu jahat. Jahat dia. Maka bermula waham pekerjaan yang adami, iaitu lawan hakikat yang wujudi, dan nafsu yang nakis itu mengikat kepada segala pekerjaan yang wahmiyah. Nafsu kita mengikat walaupun benda dia tak ada, cukup sekadar hati kita terpaut kepada harta, maka itu nafsu itu mengikat kita kepada benda yang wahmiyah, yang batiliyah, namanya yang batil, benda yang batil. Jadi kita tertipu sampai mati. Bermaksud kalau kita tidak mencari kebahagiaan dengan Allah, maka kita tertipu sampai mati. Masya Allah, kita kata. Jadi bagi orang yang ingin mencari kebahagiaan dengan Allah, dia tahu hatinya tenggelam dengan kelazatan nafsu. Hatinya tenggelam kelazatan dengan nafsu, cita-citanya nafsu, keinginan nafsu, berlazat-lazat dengan nafsu. Kita tidak merasakan lazat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang sadar, yang insaf, maka dia mencari jalan untuk rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak bermujahadah. Masya Allah, kalau dia dah begitu lama tenggelam dengan nafsu, sakit. Untuk mujahadah itu sakit. Untuk meninggalkan rasa cinta lain pada Allah itu sakit. Maka kita mujahadah. Sehingga hati kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati kita rasa terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nafsu yang naqis itu mengikat kepada segala pekerjaan yang wahmiyah, batiliyah. Selain daripada Allah, nafsu sokong. Ikut orang lah. Ada orang suka makan, ada orang suka berjalan, ada orang suka motor, ada orang suka berkahwin, ada orang apa saja jenis. Maka mencari kebahagiaan yang wahmiyah. Hubungan dengan Allah itu ditinggalkan. Maka itu adalah pekerjaan yang wahmiyah, yang batiliyah, terlebih sangat daripada mengikat ke mengikut. Mengikat kepada haqa'iq yang betul baca tu. Yang
sabitiyah. Yang sabit, yang sabitiyah, yang sabit, yang sabitiyah. Betul tak sabitnya? Mungkin betul. Kerana wujud munasabah di antara keduanya, dan tamak pada manusia itu mengikat kepada segala waham yang batil, kerana bahawasanya tamak itu mentasdikkan yang wajib kazib, dan tamak pada mereka itu pada bukan tempat tamak, dan segala orang yang ahli haqaiq uzlah mereka itu daripada itu, tiada ta'aluk himmah mereka itu melainkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayat. Tanpa taufik, tanpa hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu hati kita memandang kepada hakikat. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita minta belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balas kasihan kepada kita. Kasihan kita ni sebenarnya. Kasihan diri kita. Kasihan diri kita sebenarnya. Sebab diri kita ni dah terlampau lama sangat tenggelam dalam nafsu. Terpikat kepada nafsu. Terpikat kepada harta. Terpikat kepada dunia. Hati kita tak pernah terpikat pun pada Allah Subhanahu wa taala. Kesian. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita kesiankan diri kita yang itu. Tapi malangnya kita kesian diri kita pada jasad ini. Itu masalah. Kesian dan ya Allah, kesian. Kenapa duit tak ada? Kita rasa kesian. Ya Allah, kesianlah diri ini. Sakit dah lama dah, lutut ni tak boleh berjalan. Kita hanya memandang zahir sahaja. Sedangkan yang lebih kesian pada diri kita adalah roh hati kita ni. Ini yang paling kesian sebenarnya. Sebab yang nama jasad ini, Masya Allah, yang nama jasad semua akan dikebumikan di tanah. Orang sihat macam mana, Allah semua dikebumikan dalam tanah. Habis macam itu. Yang paling kesian adalah hati dan roh kita ini. Kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hina-hina lah selama-lamanya. Kalau kita nak kesian, kesiankan ruh kita. Ya Allah, kesiankanlah ruh kami ini, ya Allah. Kesiankanlah hati kami ini, ya Allah. Kenapa? Sebab hati kami ini tenggelam dalam nafsu, ya Allah. Hati kami ini memandang kepada selain daripada-Mu, ya Allah. Kami tak nampak apa-apa, ya Allah. Kami tak pernah melihat kebesaran-Mu, ya Allah. Kami tak pernah melihat kehinaan-Mu, ya Allah. Kesihanilah kami, ya Allah. Kami tergabur-gabur di dunia, ya Allah. Kami memegang pada benda yang batil, ya Allah. Kesihanilah kami, ya Allah. Munajat kepada Allah. Kita kesiankan diri ruh kita ni. Jangan kita pandang biasat nama tu. Kesiankanlah saya ni, ya Allah. Lutut lama lah bukan tak boleh minta lah kita kata. Ya Allah, kesiankanlah saya Semua tak boleh makan. Kambing tak boleh makan. Semua dapat makan. Makan apa? Makan abu ke? Kesian. Kita, kesianlah diri kita ni. Tak dapat makan. Semua tak boleh makan. Kita dunia tak boleh. Orang beli kucing tak boleh makan. Beli pepok tak boleh makan. Habis? Makan apa? Entahlah, lengkong lagi. Kesian. Jadi kita kesian diri kita berbentuk jasad saja. Kesian kita berbentuk hati kita, ruh kita yang tertipu selama ini. Kesian kita. Kesian kita tak pernah rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta Allah Subhanahu wa taala belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah telah buka pintu hati kita. Maka disebutkan dengan berbagai istilah, sebagai musyahadah, sebagai syafah dan sebagainya. Kita rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum.
Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami ini, kami akan tunjuk jalan. Jadi ya Allah, kami bersungguh-sungguh ya Allah untuk mencapai makrifat kepada-Mu ya Allah. Kesungguhan itu lebih kepada batin kita. Dalam ilmu tasawuf, ulama mengatakan kesungguhan kita kepada Allah, batin kita lebih bersungguh daripada zahir kita. Bermaksud keinginan kita untuk sampai kepada Allah itu seboleh lebih kuat daripada usaha kita. Sebab itu orang yang sampai kepada Allah adalah dengan keazaman, keinginan hatinya yang kuat, bukan dengan amalnya yang banyak. Orang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan zikirnya yang banyak, tetapi orang sampai kepada Allah dengan keinginan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bila merahmati seseorang, maka diberikan keinginan yang bersangatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amal yang sedikit itu, maka Allah Subhanahu wa taala tarik hati orang pergi ke hadrat dia. Maka tenggelam kita dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu bimbing kita, maka terpikatlah hati kita, terpikatlah ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam alam arwah dahulu. Sebab dalam alam arwah dahulu tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih cantik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bila kita masuk alam jasad inilah yang kita sesat, ruh kita sesat, hati kita sesat. Tergabur-gaburlah kita. Ruh biasa tergabur-gaburlah. Ini kawasan yang indah, harta ini yang indah, dunia ini yang indah, tergabur-gabur kita. Sedangkan dalam arwah dahulu kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kami terpikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah sukarnya kita sebagai manusia ni. Sukarnya kita sebagai manusia untuk apa? Untuk kekal makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana alam arwah. Jadi sebab itu Ibn Abbas dia mengatakan apa? Kenapa manusia ini dijadikan? Kita ni jadi untuk apa? Maka Ibn Abbas mengatakan kita ini dijadikan oleh untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah maksud ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kau jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadat. Ibadat ini maksudnya makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah bermaksud tidaklah kita ini hidup kecuali untuk makrifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makrifat itu bukan sekadar makna solat, bukan makna puasa dan sebagainya. Makna makrifat adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadat dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugasan yang berat, bukan yang ringan. Gunung Ganang, Bukit Bukau semua tak sanggup menerima amanah ni. Inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ulama tasawuf membahaskan ayat ini dengan penuh kepahaman. Inna aradna al-amanah. Allah Taala kami dah tawar satu amanah. Amanah ni amanah apa? Amanah supaya makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Ala samawati wal ard. Kami tawarkan satu amanah kepada langit dan bumi. Ala samawati wal jibal dan gunung ganang. Fa abaina ay yahmilnaha. Mereka semua enggan menerima. Wa ashfaqna minha. Mereka tak sanggup nak terima. Amanah apa ni? Amanah apa ni? Sehingga langit, gunung ganang, bumi, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tak tahu pun, memang kita tak tahu, tak ingat. Dalam alam arwah dahulu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan terima. Quran yang sebut. Wa ashfaqna minha. Mereka rasa berat, tak sanggup. Kemudian, wa hamalahal insan. Tiba manusia kata, bagi kami. Wahamal insan, manusia terima amanah. Bila kita terima amanah tu, Tuhan kata innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan jahil tentang amanah ini. Jadi apa maksud amanah? Jadi ulama tasawuf mengatakan amanah itu bukan sekadar kita melaksanakan salat yang fardu. Amanah itu bukan sekadar kita melaksanakan puasa yang fardu. Kita melakukan haji dan sebagainya, selesai ada amanah. Tak.
Amah itu adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dalam alam arwah, kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Allah, kita mengagungkan Allah. Sebab itu tuan guru kita kata, bila ruh kita menjawab bala syahidna, bila Allah Taala bertanya alastu bi rabbikum, tuan guru kita selalu menyebut alastu bi mahbubikum. Bila Tuhan mengatakan bukankah aku ni Tuhan engkau, bermaksud bukankah aku ni Tuhan yang engkau cintai? Maka kita menjawab qalu bala. Jadi ruh kita jawab dengan jujur, bukan jawab dengan jawab saja, jawab dengan jujur, jawab dengan keadaan yang sebenar. Bala. Bahkan kemudian syahidna kami menyaksikan, kami musyahadah kepadamu ya Allah, engkau lah yang paling besar, engkau lah yang paling indah, engkau lah yang paling sempurna. Itulah nafsu kita, itulah ruh kita dahulu berada di sisi Allah dengan penuh sempurna. Bila kita datang ke dunia, ruh masuk ke jasad, maka Tuhan perintahkan ruh kita musyahadah macam alam arwah dahulu. Itulah amanah hari. Maksud amanah hari adalah sebagaimana dulu engkau sempurna di sisi aku, engkau membesarkan aku, engkau mencintai aku, maka ketika mana engkau berada dalam jasad itu ada nafsu, maka aku perintahkan engkau makrifat yang sama kepada aku. Tak kesusah. Dulu alam arwah, jasad tak ada nafsu, tak ada nak fikir kahwin, tak ada nak fikir makan, tak ada nak fikir harta, nafsu tak ada. Yang ada ruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dah masuk dalam jasad, Tuhan perintah kita makrifat yang sama. Bermaksud bila ruh dah masuk dalam jasad, seolah Tuhan katakan, "Dah engkau cintai aku macam dahulu. Engkau besarkan aku macam dahulu. Engkau pandang aku besar macam dulu juga." Oh, susahlah ketika itu. Sekarang ni lain. Sekarang ni dah ada PAUD. Nafsu dah ada. Oh, banyak benda kita nak pandang pula dah. Nak pandang makan, nak pandang water, nak pandang keto, banyak-banyak kita kata, minta maaf lah ya Allah. Minta maaf. Kita kata, ada benda lain yang kami nak pandang ya Allah. Kita kata minta maaf lah, kami nak ikut nafsu kami ya Allah. Walaupun kita tak sabut, perbuatan kita macam itulah maksud dia. Maaf ya Allah, kami nak ikut nafsu kami ya Allah. Sebab itu Tuhan marah pada nafsu, maka Tuhan kata manusia itu sembah nafsu. Tak ada kita sembah nafsu dah. Tak ada bersalah kita. Memang bersalah. Sebab dulu lain, sekarang lain. Maka kita mujahadah. Tak ada cara lain. Kita lawan nafsu ini. Untuk kita melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita kembali rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita kembali kepada asal kita sahaja. Kita kembali kepada asal kita sahaja. Bukan kita pergi ke mana tak? Kembali kepada kesempurnaan asal kita. Sebab kesempurnaan asal kita adalah memandang kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa tenteram dengan Allah taala. Pulang kabang, susah lah tu. Susah lah. Susah nak apik nak pun. Dia kau makan tu. Maka kalah kita dalam keadaan kerja hari itu. Kecuali Allah Subhanahu mengampunkan kita, rahmat Subhanahu sebagainya. Jadi kalau ikut kewajipan, memang wajib kita kembali kepada asal diri kita itu. Wallahu ta'ala alam. Sampai itu bermula tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa